Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya berpesan buat diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mimbar pada hari yang penuh barakah ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk syurga di bawah kaki ibu. Hadirin Jumaat sekalian, Islam mengajar umatnya agar sentiasa bersyukur. Sikap syukur bukan sahaja ketika mendapat nikmat dan pemberian semata-mata. Akan tetapi kita perlu sedar bahawa memiliki seorang ibu di dunia ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Insan yang besar jasanya kepada kita ialah seorang insan yang bergelar ibu. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bermaksud, kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima pembalasan. Ibulah yang mengorbankan tenaga di saat kesusahan ketika mengandungkan kita, sehingga menanggung kesakitan dan kesukaran di saat kita dilahirkan ke dunia. Maka tidak hairanlah kita sebagai anak akan lebih mengingati dan menyebut nama ibu. Jika kita ada masalah, kita akan luahkan kepada ibu. Kita lebih suka berkongsi perasaan dengan ibu, kerana ibu menjadi teman setia yang mendengar luahan hati kita. Sehingga jika kita terbaring sakit pun, apabila tangan ibu yang mengesahkan kepala kita, maka kelegaan dirasakan di hati. Tidak dapat dinafikan bahawa kasih sayang seorang ibu dapat mengatasi segalanya. Tidak dapat dinilai dengan emas dan perak. Tidak dapat dibayar dengan wang ringgit berdasarkan sifat dan naluri keibuan. Maka tidak hairan kasih sayang dan pengorbanannya melebihi segalanya. Hadirin tetamu Allah sekalian, walaupun kita sedar ibu yang melahirkan kita ke dunia ini, tetapi kita kesal kerana masih ada segelintir masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibunya. Kita mendengar kisah ibu bapa yang diabaikan oleh anak-anak, termasuk yang dihantar ke rumah penjagaan orang-orang tua kerana untuk mengelakkan daripada memelihara dan menjaga mereka. Menurut satu laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi tahun 2017, terdapat seramai 598 orang warga emas perempuan Islam menjadi penghuni rumah kebajikan masyarakat di seluruh negara. Sedangkan itu menjadi tanggungjawab anak-anak untuk menjaga mereka sebaik-baiknya. Sesungguhnya, berkhidmat dan menguruskan ibu bapa yang telah tua akan dikurniakan ganjaran dan fadilat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis daripada Muawiyah bin Jahimah Al-Sulami meriwayatkan bahawa Jahimah telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata yang bermaksud, "Wahai Rasulullah, aku ingin terus serta berperang dan aku datang meminta nasihatmu." Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adakah ibumu masih ada?" Dia menjawab, "Ada."
Lalu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, berkhidmatlah dan jaga urusannya kerana syurga di bawah kakinya. Riwayat Al-Nasa'i. Hadirin dirahmati Allah sekalian. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya seorang anak itu berkhidmat dan menguruskan keperluan ibunya. Ia menjadi lebih utama dari jihad berperang. Rasulullah SAW telah meletakkan keutamaan menjaga ibu lebih besar daripada keperluan jihad. Ini kerana tuntutan jihad boleh dipenuhi oleh ramai orang, sedangkan tugas berkhidmat untuk ibu hanya dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh anaknya sendiri. Semuanya ini perlu dilaksanakan demi memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah menjadikan kunci syurga bagi seorang anak pada ibunya. Semakin baik khidmatnya pada ibu dan semakin sungguh-sungguh usaha memenuhi keperluan ibunya, semakin cerahlah peluangnya untuk memasuki syurga Allah di akhirat nanti. Hadirin sidang jemaah sekalian, perlu juga diingatkan bahawa kita hendaklah sentiasa dan terus bersabar menghadapi sebarang masalah dan kerana yang timbul semasa berkhidmat untuk kedua ibu bapa dalam menanggung cabaran ini. Ingatlah pesanan orang-orang tua kita dahulu yang amat dalam. Maksudnya, seorang ibu boleh memelihara 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri bicara khutbah pada hari yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama mengambil intipati pengajaran, iaitu 1. Umat Islam wajib mentaati kedua ibu bapa kerana ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan syurga pada hari akhirat nanti. 2. Umat Islam hendaklah sentiasa menghormati, mengasihi dan menjaga kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. 3. Umat Islam hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu dan bapa kita semasa mereka hidup atau setelah mereka meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Bermaksud, wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapa aku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan aman dan pembalasan. Surah Al-Ibrahim ayat 41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, member Jumaat sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyadari bahawa Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi kerana Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Oleh itu, marilah kita sentiasa memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi
وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك الأعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك ونتوسل إليك بنبيك الآمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبعزي وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان السلام سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج ابن المرعوب سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاج. اللهم أديم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلام تنكر أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الهاج في أمن وصلاء وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أت الأمر مسلمين للموظفين والراعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justeru kami pohon kehadirat-Mu, Ya Allah. Tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Terimalah amalan soleh kami, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, lindungilah kami daripada bala bencana dan peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Qadiani dan ajaran sesat seperti Syiah serta ajaran-ajaran lain yang difatwakan menyeleweng dari ajaran Islam atau bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbuatan wakaf Selangor, dan tabung amanah pembangunan Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alhu lana lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal qari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.